Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, pada video kali ini kita akan belajar cara nak permudahkan, cara nak selesaikan sesuatu ungkapan algebra menggunakan operasi tambah dan juga tolak lah. Okey, ada 3 tips. Yang pertama adalah hapuskan kurungan, yang kedua susunkan sebutan dan yang ketiga adalah selesaikan. Okey, ataupun permudahkanlah. Okay, sebelum kita nak jawab soalan yang kompleks ini, kita akan jawab soalan yang asas dululah. Cara-cara nak hapuskan kurungan, sebab saya nampak majoriti student ataupun pelajar lemah dalam menghapuskan kurungan. Maksudnya nak gugurkan kurungan tu dia susah, dia confused. Okey. Jadi ada beberapa tips lah. Bila nampak je kurungan, lepas tu kamu nak gugurkan kurungan, nak hapuskan kurungan, apa yang kamu kena buat dulu adalah kena lihat tanda di hadapan setiap kurungan. Kalau dalam soalan tu ada 2-3 kurungan, kamu kena lihat setiap tanda kurungan setiap tanda di hadapan kurungan ataupun di depan kurungan. Okey, dia ada 2 situasi. Situasi yang pertama apabila ada tanda positif di hadapan kurungan. Yang situasi kedua ni ada tanda negatif di hadapan kurungan. Okey, yang pertama sekali kamu lihat tanda di hadapan setiap kurungan. Okey, dalam kurungan ni lah. Okey, dalam kurungan pula dah silap. Tanda di hadapan ataupun di depan kurungan. Jadi tanda di depan kurungan ni adalah positif. Okey, kalau yang situasi kedua ni tanda di depan kurungan dia adalah negatif. Okey? Jadi bila kamu nampak ada tanda positif di depan, jadi kamu hanya perlu salin balik. Okey? Salin balik sebutan-sebutan ni. Salin je balik tanpa mengubahkan tanda dia. Kalau contoh 6AB ni positif 6AB, tanda dia kekal positif 6AB. 2BC positif 2BC, kekal je, salin je balik. Kalau jumpa positif, tanda positif di depan kurungan, kamu hanya salin balik sebutan-sebutan yang ada dalam kurungan dan kamu gugurkan kurungan tu, kamu hapuskan kurungan tu. Itu cara pantas lah, cara cepat. Dengan syarat tanda positif mesti ada di depan kurungan itu, baru kamu boleh salin dan gugurkan kurungan. Salin je balik. Okey? Tapi macam mana pula kalau kamu jumpa tanda negatif di depan kurungan? Kalau kamu jumpa tanda negatif di depan kurungan, okey, kamu kena ubahkan setiap tanda sebutan tu dan kemudiannya kamu boleh hapuskan ataupun gugurkan kurungan tu. Okay. Seperti yang kita tahu semua, kalau positif darab dengan positif ataupun bertemu dengan positif akan dapat positif. Kalau negatif didarabkan dengan negatif akan dapat positif. Kalau positif ditemukan dengan negatif dapat negatif. Kalau negatif ditemukan maksudnya didarabkanlah. Darabkan dengan simbol ataupun tanda positif akan dapat negatif. Okey. So, apa tujuan kurungan ni sebenarnya? Kurungan ni adalah simbol ataupun sebutan yang dekat luar tu akan didarab dengan setiap sebutan dalam kurungan tu. Itulah tujuan asal kurungan tu sebenarnya. Okay, contoh kalau yang ni negatif kan, tanda dia negatif, simbol dia negatif. Jadi kamu kena darab lah. Darab dengan positif 6AB. Negatif ni darab dengan positif 2BC. Lepas tu darabkan dengan negatif 10. Okey, negatif ni didarabkan dengan negatif 10. Okey, maksudnya kamu kena darab. Okey. Jadi apa yang kamu akan dapat? Negatif darab dengan positif. Sebenarnya 6AB ni adalah positif, okey? Sebenarnya dia ada positif, tapi dia invisible, okey? Sebab dia dekat depan sekali, jadi dia tak letak positif. Tapi sebenarnya dia ada simbol positif. Kalau kamu tengok positif bertemu dengan positif akan dapat positif. Silap, minta maaf. Okey, kalau kamu tengok untuk situasi kedua ni, negatif ni kena darab dengan positif 6AB. Jadi negatif bertemu dengan positif. Negatif bertemu dengan positif adalah negatif 6AB. Kamu pun tulis negatif 6AB. Okey, yang kedua pula. Negatif didarabkan dengan positif 2BC.
Negatif darabkan dengan positif. Negatif bertemu dengan positif, masih negatif. Dia adalah negatif 2BC. Negatif bertemu dengan negatif. Negatif ni bertemu dengan negatif ni. Negatif bertemu negatif ialah akan dapat positif. Jadi positif 10. Ataupun paling pantas kalau kamu nak buat, kamu hanya tukarkan simbol dia. Positif jadi negatif. Positif jadi negatif. Negatif bertukar jadi positif. Dengan syarat ada simbol ataupun tanda negatif di hadapan kurungan. Tapi kalau ada tanda positif di hadapan kurungan, kamu salin balik dan gugurkan kurungan tu. Tapi kalau ada negatif, kamu kena ubah setiap tanda dalam sebutan kurungan ni lah. Setiap tanda sebutan dalam kurungan. Itu sangat penting. Okey? Okey. Jadi kita akan jawab soalan ni. Sebab kita dah ada basic macam mana nak hapuskan kurungan tadi kan. Okey. Yang ni sangat senang. Sebab apa? Sebab sebenarnya depan ni adalah positif ya. Dia letak depan sekali, sebenarnya dia ada positif di hadapan dia. Okey, yang pertama sekali apa yang kita kena ingat? Kita kena lihat. Cara nak hapuskan kurungan adalah lihat simbol di hadapan kurungan. Nampak tak tips ni? Lihat tanda di hadapan setiap kurungan. Okey. Yang ni sangatlah senang. Sebab apa tahu senang? Macam mana senang je nak hapuskan kurungan. Sebab tanda yang di hadapan kurungan ni positif. Dia ada dua kurungan. Ni kurungan yang pertama, kurungan kedua. Kurungan pertama tanda positif. Kurungan kedua pun tanda positif. Jadi bila kamu jumpa positif, kan dah cakap tadi, kalau jumpa positif kamu hanya salin balik saja sebutan yang di dalam kurungan tersebut dan gugurkan kurungan dia. Okey? Jadi yang ni pula. Okey, yang ni kurungan yang kedua. Okey, simbol ataupun tanda positif di hadapan kurungan. Jadi kamu kena salin balik. Okey, 8X ni sebenarnya dia ada positif Positif yang di sini bukan kepunyaan 8X. Biasanya orang ingat macam tu tapi sebenarnya salah. Okey? Jadi kamu salin balik sebab depan kurungan dia ada tanda positif. Jadi kamu salin balik 8X, negatif Y, negatif 9. Okey. Jadi ini kamu dah hapuskan kurungan. Kamu dah hapuskan kurungan. Ini step yang pertama. Step yang pertama. Okey, step yang kedua adalah kamu dah siap dah step pertama. Step yang kedua adalah susunkan sebutan. Saya sangat sarankan kamu semua buat bentuk. Bentuk. Maksudnya susunkan sebutan ni dalam grup masing-masing. Maksudnya kalau sebutan X duduk dengan sebutan X. Kalau sebutan Y duduk dengan sebutan Y. Kalau nombor duduk dengan nombor. Kalau macam tu lah. Kalau nombor duduk dengan nombor. Macam tu. Okey. Contoh saya nak buat sebutan X. Saya nak buat bentuk petak. Kalau X dengan X. Maksudnya adik-beradik. Okey, saya saran sangat kamu petakkan sekali dengan simbol dia. Tanda dia. Sebab tanda positif ni kepunyaan 8X. Okey. Okey, jadi saya buat petak untuk sebutan X. Okey, pemboleh ubah X. Kalau Y saya nak buat bulat lah. Saya nak buat bulat. Okey, bulat 5Y. Okey, sebutan 5Y. Okey. Okey, sepatutnya bulatkan sekali dengan simbol dia sebab ada setengah student dia masa dia nak susunkan tu dia tak susun sekali dengan simbol tahu. Jadi dia salah. Okey. Kalau nombor dengan nombor. Okey, nombor saya nak buat segitiga lah. Okey, saya saran sangat kamu buat bentuk supaya kamu tak termiss. Mana-mana sebutan yang tertinggal. Okey, susunkan maksudnya apa? Apa maksudnya susunkan tu? Okey, maksudnya kamu susunkan grup X dengan grup X, grup Y dengan grup Y, nombor dengan nombor. Susunkan dalam satu kumpulan. Maksudnya duduk rapat-rapat. Dia dalam satu family. Family X hanya ada
adik-beradik X saja. Family Y hanya ada adik-beradik Y. Macam tu lah kamu anggapkan. Okey. Jadi 3X, kita letak 3X dulu. 3X dengan 8X. Kamu susunkan dalam satu kumpulan. Maksudnya dalam satu baris tu ada X. Lepas tu kita buat. Lepas tu 5Y. Family Y pula. Susunkan ikut sebutan. Lepas tu barulah nombor yang terakhir. Maksudnya kat sini ini adalah group X. Ini group Y. Saya buat GP ya. GP tu maksudnya group Y. Group Y. Ni adalah nombor. Yang seterusnya. Bila dah susunkan, kita dah susunkan sebutan. Maksudnya sebutan X dengan X, Y dengan Y, nombor dengan nombor. Yang ketiga, barulah kita selesaikan. Kenapa kita nak susunkan? Memanglah sebenarnya kalau orang yang tera, dia bolehlah senang terus selesaikan. Tapi kita belajar daripada basic dulu. Takut kita lupa nak tolak yang tu. Jadi takut pening. Jadi kita susunkan. Itu kenapa kena susunkan, sebab kita tak nak pening kepala bila kita nak selesaikan nanti. Yang kedua, susunkan sebutan masing-masing. Yang ketiga adalah selesaikan 3X tambah 8X. 11X tambah dengan 5Y tolak Y. Kalau kamu ada masalah untuk nak tambah tolak, kamu guna kalkulator. Sebab ada student yang ada masalah. Jadi kamu boleh guna kalkulator lah. Buat letak positif 5, negatif Y. Positif 5, negatif 1. Sebab Y ni sebenarnya dia ada nilai dia ada 1 Y. Tapi dia tak letak, jadi dia jadi Y lah. Jadi kamu masuk je dalam kalkulator, positif 5 tolak 1. Nanti akan bagi tahu jawapan dia berapa. Kadang-kadang ada orang yang confused lah. Kadang-kadang. Jadi jawapan dia macam ni lah. Ini adalah jawapan dia. Ini jawapan dia. Kita akan buat soalan yang B. Lepas tu kita akan habiskan. Soalan yang B, ingat tips dia apa dia? Yang pertama sekali adalah hapus ataupun gugurkan kurungan. Hapuskan kurungan. Yang kedua adalah susunkan mengikut sebutan. Yang ketiga, selesaikan. Jadi 3X tu yang soalan A. Soalan B adalah 12MN tolak 4P tambah dengan 6 tambah 7P tolak 10MN tambah P tolak 2. Jadi apa yang pertama sekali, kalau kita nampak kurungan, kita kena lihat tanda yang di hadapan kurungan tersebut. Macam biasalah, yang depan sekali ni positif. Kalau dia tak letak apa-apa, maksudnya tanda dia positif lah. Yang pertama sekali, kita tengok ada berapa kurungan. Ada 1 kurungan, 2 kurungan, 3 kurungan. Jadi yang pertama sekali, kamu kena lihat tanda ataupun simbol di hadapan setiap kurungan. Kurungan yang pertama ada positif, kurungan yang kedua positif, kurungan yang tiga negatif.
Okey, kalau kamu jumpa tanda yang positif di hadapan kurungan, kamu hanya salin balik sebutan yang ada dalam kurungan dan kamu gugurkan kurungan tu. Tu cara cepat. 12 mn tolak 4p sebab dia positif. Jadi, kamu salin balik je sebutan dan gugurkan kurungan. Yang ni sebenarnya positif. Okey? Okey, yang ni sebab dia ada simbol positif di hadapan kurungan, jadi kamu salin balik je sebutan yang ada dalam kurungan kedua ni. Positif 6 tambah 7p. Okey, yang ni pula. Yang ni negatif kena hati-hati. Sebab ada negatif, dia bukan positif. Kalau positif, salin balik je sebutan. Tapi disebabkan dia negatif, kamu kena ubah ataupun tukar dia punya tanda sebutan dalam kurungan tu. Ataupun kamu darab lah. Negatif darab dengan positif 10 mn. Negatif darab dengan positif p. Negatif darab dengan negatif 2. Kena ingat balik. Positif bertemu positif. Positif. Negatif bertemu negatif. Positif. Positif bertemu negatif. Negatif. Negatif bertemu positif. Negatif. Okey, jadi negatif darab dengan ataupun temukan dengan positif 10 mn, dia akan jadi negatif. Negatif bertemu dengan positif. Jadi dia akan jadi negatif 10 mn. Okey? Dia akan jadi negatif 10 mn. Okey. Seterusnya, negatif darab dengan positif p. Negatif darab dengan positif. Mana? Negatif darab dengan positif. Okey, sama je macam tadi. Jawapan dia akan jadi, tanda dia akan berubah jadi negatif. Okey, jadi negatif P. Okey, yang seterusnya. Negatif temu dengan negatif. Ataupun negatif temu darab dengan negatif 2. Negatif bertemu dengan negatif akan dapat positif. Kita tukarlah. Positif 2. Okey, macam tu je. Ataupun kalau nak paling senang, kalau tak nak darab, kamu hanya tukar je simbol dalam setiap sebutan ni. Tukar kepada opposite simbol. Macam ni, positif 10 mn jadi negatif. Positif P jadi negatif P. Negatif 2 jadi positif 2. Tukar je kalau kamu rasa nak cepat lah. Okey, mana-mana pun boleh. Okey, jadi yang pertama sekali dah selesai. Yang pertama sekali ni apa dia? Hapuskan kurungan. Kan? Kurungan. Dan yang kedua, susunkan kurungan kan? Susunkan sebutan. Okey, maksudnya kita buatlah. MN ni kita petak. Okey, make sure petakkan sekali dengan tanda dia. Okey, kalau P kita buat bulatan lah. Okay, bulatkan sekali dengan tanda sebab kadang-kadang ada orang dia tak bulatkan dengan tanda, jadi dia terlupa nak bawa tanda sekali. Okey. Yang ni tanda dia. Okey, sebab apa? Sebab negatif ni kepunyaan P. Negatif ni kepunyaan 10 mn. Positif ni kepunyaan 7p. Okey, kalau nombor kita pilih warna merah lah pula kan. Kita buat petak tapi warna merah. Adalah kelainan sikit kan. Okey, siapa yang rasa susah boleh buat cara bentuk, tapi siapa rasa dah laju terus saja. Okey. Okey, jadi 12 mn. Okey, kita letak mn, grup mn dekat depan sekali. Okey, kita kena susunkan ikut grup masing-masing. Ikut sebutan masing-masing. Kalau sebutan mn kena dengan sebutan mn. Duduk rapat-rapat dengan sebutan mn. Okey, kalau sebutan p duduk dengan sebutan p. Okey, negatif 4p. Sebelah p tambah 7p. Okey, nombor dengan nombor. Kita buat warna purple lah pula. Okey, positif 6 tambah 2. Okey. Bila dah susunkan ikut sebutan, okey, ni step kedua, susunkan ikut sebutan masing-masing. Dan step yang kedua adalah selesaikan.
Okay, kamu selesaikan macam biasa. Kalau tak tahu macam mana nak tambah tolak, kadang-kadang tak tahu nak tolak dengan nombor yang besar. Nombor kecil tolak dengan nombor yang besar. Jadi kamu kalau tak tahu, gunakan kalkulator. Saya sarankan. Okay, 12 mn ni senang je. 2 mn negatif 4p, negatif p jadi negatif 5p. Tambah 7p. Sorry, minta maaf. Okay. Jadi negatif 4 tolak 1 tambah 7 akan jadi positif 2p lah kan. Biru. Jadi positif 2p. 6 tambah 2 senang sangat, 8. Okey, itu saja. Okey, sebab apa kita kena belajar sebutan serupa dalam video yang lepas? Sebab inilah, sebab kalau dia sebutan serupa kita boleh tambah, kita boleh tolak. Tapi kalau dia bukan sebutan serupa, kalau kita tengok jawapan yang terakhir ni, mn dengan p ni bukan sebutan serupa, jadi dia tak boleh tambah lah. Obviously lah tak boleh kan. Itulah tujuan ni nak belajar apa itu sebutan serupa dengan sebutan tidak serupa. Okey, itu saja. Okey, yang ketiga ni adalah selesaikan. Kita dah siap dah selesaikan. Okey, maksudnya step pertama, step kedua, step ketiga kita dah complete. Jadi jawapan ni macam ni lah. Macam ni je. Okey, itu saja. Assalamualaikum.